Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam Tingkatan 3. Bahagian hadis. Tajuk Ihsan terhadap binatang. Penyataan hadis. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Maksud hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan atas semua perkara. Jika kamu membunuh, berlaku ihsanlah ketika membunuh. Jika kamu menyembelih, berlaku ihsanlah ketika menyembelih. Kerana kamu hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan haiwan sembelihan. Apa itu ihsan? Ihsan ni bermaksud berbuat baik. Yang ini menurut syarak merangkumi seluruh aspek kehidupan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu binatang, kita kena berbuat baik kepada binatang. Kalaulah kita hendak menyembelih, kita kena berbuat baiklah semasa hendak menyembelih. Jangan kita menganiayai mana-mana binatang kerana semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan ihsan semasa menyembelih. Yang pertama, beri minum dahulu kepada binatang yang kita hendak sembelih tersebut. Baringkan di tempat yang rata, jangan berbukit, jangan berlubang, kerana ini untuk menjaga binatang tersebut daripada kesakitan. Gunakan pisau yang tajam, kerana pisau yang tajam boleh mempercepatkan kematian ataupun penyempurnaan penyembelihan tersebut. Seterusnya, sembelih dengan cepat dan baik. Tidak menyiksa atau mengheret binatang dengan kasar. Kalaulah kita nak bawa binatang tersebut, bawa dengan baik-baik. Jangan kita mengheretnya binatang itu dengan kasar sehingga menyakiti binatang tersebut. Kerana ini bukan perlakuan di dalam yang disyariatkan oleh Islam. Perlakuan ihsan semasa membunuh semua binatang. Ada binatang yang diharuskan kita, yang dibolehkan untuk kita membunuh. Itu akan dibentangkan, akan diterangkan di slide yang seterusnya. Di sini saya ingin menceritakan bahawa untuk membunuh binatang yang diharuskan oleh Islam, yang pertamanya bukan secara kejam. Yang ini tidak menyiksanya. Kita tidak boleh menyiksa, contohnya membakarnya, menyiat-niat badannya untuk membunuhnya. Tidak boleh. Kita kalau nak bunuh, kena bunuh dengan cara yang berhikmah. Itu Islam ajar. Sebab kita kena berlaku ihsan terhadap binatang tersebut. Yang ini berbuat baik kepada binatang tersebut. Yang keduanya, guna alat yang sesuai, yang boleh mempercepatkan kematiannya. Contohnya, pisau. Terus bunuh. Jangan kita menggunakan alat seperti gergaji pelan-pelan untuk menyiksanya. Tidak boleh. Kita kena cepatkan kematiannya. Seterusnya, binatang yang harus dibunuh. Apakah binatang yang harus dibunuh oleh Islam? Yang pertama, buas dan ganas seperti harimau. Ini diharuskan bunuh oleh syariat. Kalaulah binatang itu boleh memudaratkan kita, boleh membahayakan kita, kita boleh membunuh. Seterusnya, berbahaya, beracun dan berbisa seperti ular. Dari cara kita dibunuh ular tersebut, kita boleh membunuh ular tersebut. Tetapi kalaulah binatang ini berada dalam zoo, selamat ke atas kita, kita tidak boleh bunuhnya. Kita kena berbuat ihsan kepada binatang tersebut. Seterusnya, burung yang menyamar bangsa dengan kuku, yang ini helang. Kita boleh membunuhnya jika boleh membahayakan kita. Sebab helang ini, dia adalah satu haiwan ataupun burung yang
berbahaya. Seterusnya, binatang perosak, kotor dan memudaratkan. Contohnya cicak, tikus, lipas. Yang mana binatang-binatang tersebut boleh memudaratkan badan kita, yang mana binatang itu perosak. Contohnya tikus, air kencingnya itu berbahaya. Jadi kita boleh bunuhnya untuk tidak memudaratkan badan kita. Apa yang kita dapat daripada pengajaran hadis yang kita bacakan tadi? Yang pertama, ihsan ialah sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim. Yang mana sifat ihsan ini adalah sifat yang terpuji di dalam Islam, kerana ihsan ini adalah berbuat baik kepada semua makhluk. Terutamanya di dalam hadis yang kita bacakan tadi, terutamanya kepada binatang, yang mana orang kadang-kadang tidak memahami binatang, yang mana dia melakukan kejam kepada binatang. Itu bukan daripada pengajaran yang dibawa oleh Islam. Yang keduanya, kita wajib bersikap ihsan terhadap binatang dan menghindar diri daripada melakukan penganiayaan. Kita tidak boleh menganiaya binatang. Kita kena menghindarkan diri kita daripada melakukan penganiayaan, kerana Islam telah meletakkan hukum wajib kepada berlaku ihsan terhadap binatang, yakni berlaku berbuat baik kepada binatang. Dan yang ketiga, Islam mengharuskan membunuh binatang yang memudaratkan manusia. Islam tidak kejam. Islam bukan agama yang membolehkan untuk menakut-nakutkan umat. Tetapi Islam ada juga mengharuskan binatang yang boleh kita bunuh. Contoh-contoh yang kita telah berikan tadi, iaitu binatang yang ganas, binatang yang berbahaya, binatang yang beracun, binatang yang perosak. Semua itu kita boleh bunuh. Tetapi cara pembunuhannya itu mestilah secara berbuat baik. Jangan kita menyiksa binatang tersebut. Jangan kita melamat-lamatkan kematian. Contohnya kita bakar dulu binatang itu. Ya Allah. Tidak boleh. Itu adalah haram. Sekian saja pengajaran kita bagi topik berbuat ihsan kepada binatang.